Allah. Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini ada dalam lafaz apa? Lafaz apa? Lafaz azan. Ini betul lah lafaz azan. Selain lafaz azan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa nama kalimah tu? Ini kalimah syahadah. Ini kalimah syahadah yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kita nafi Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan agama lain. Tak? Apa sahaja Tuhan yang orang lain sembah, kecuali Allah sahaja yang kita sembah. Itu masuk dalam lafaz azan yang kedua. Yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini lafaz kalimah syahadah. Yang kedua, kita kalimah syahadah yang pertama, kita bersaksi tiada Tuhan. Yang kedua, kita bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah ataupun pesuruh Allah. Nabi buat apa? Pesuruh Allah, utusan Allah. Nabi buat apa? Nabi buat apa? Nabi buat apa? Apa kerja Nabi? Rasul. Apa kerja Rasul? Menyampaikan agama Islam. Tugas Rasul menyampaikan agama Islam. Itu tugas Rasul. Jadi lafaz seterusnya, hayya 'alas salah. Hayya 'alas solah. Ini panggilan kita supaya solat. Marilah mendirikan solat. Jom kita solat. Itu. Marilah mendirikan solat. Hayya. Ayuh kita solat. Bahasa mudahnya gitu. Hayya 'alas salah. Marilah mendirikan solat. Dua kali. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Kejayaan apa maksud kat sini? Kan kita selalu sebut, kita selalu azan, dengar azan. Tak pun siapa muazzin, siapa biasa kat surau ke apa, azan dekat surau. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Maksud falah kejayaan. Kejayaan apa? Kejayaan apa? Bila kita solat, pasti akan dapat dekat mana? Kejayaannya? Kejayaan di dunia dan di akhirat. Di dunia, kejayaan apa? Dapat memenuhi perintah Allah. Kita penuhi panggilan Allah Ta'ala buat solat. Besok dekat akhirat, kejayaannya balasan syurga. Boleh?
Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz berulang, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali ataupun melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Okey. Ini lafaz azan. Lafaz azan ni insya-Allah semua dah hafal lah. Sekarang ni azan dan jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya apa? Cik, dengar suara kuat sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Bukan itu jawab dia. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu jawab dia. La hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya apa? Tiada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah Ta'ala. Bila orang panggil solat, kita jawab ini. Sebenarnya kita dituntut untuk patuh, tapi kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Sebab ada juga orang yang tinggalkan juga solat. Solat ada berapa waktu? Fardu. Solat fardu berapa waktu? 5 waktu. Pertama solat subuh. Hari ni siapa yang tak bangun subuh? Bangun subuh semua. Kan ada yang lewat. Ataupun subuh gajah. Tahu subuh gajah? Subuh gajah, subuh pukul 7. Ada. Semalam main telefon. Telefon bangun subuh susah. Jangan banyak main telefon lah. Solat subuh. Pagi-pagi kita bangun. Supaya apa? Supaya otak kita cergas. Kalau kita bangun subuh, otak kita cergas. Cuba test. Kalau bangun subuh, solat subuh, kita pergi sekolah, mesti terbaik. Kalau time nak pergi sekolah baru bangun, subuh pun subuh dah lambat, itu nanti rasa badan macam itu yang pergi sekolah malas. Tak? Jadi bangun pagi-pagi subuh, kita cas power dulu. Cas power dengan apa? Solat subuh. Kalau boleh pergi ikut ayah, pergi jemaah dekat masjid, surau. Okey, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jawab hayya 'alal falah. Itu kan jawab dia. Jawabnya apa? Ya 'alal falah. Ini as-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa bararta. As-salatu khairum minan naum. Ni tadi tak ada. Maksud as-salatu khairum minan naum apa? As-salatu khairum minan naum maksud dia apa? Solat itu lebih baik dari tidur.
Solat itu lebih baik dari tidur. Ini lafaz ni azan apabila waktu subuh. Waktu subuh. Solat lebih baik dari tidur. Sebab apa? Tidur sedap dalam aircon pula, kan? Seronok. Tapi solat itu lebih baik daripada tidur. Jawabnya sadaqta wa bararta. Sadaqta, engkau benar. Wa bararta, dan sadaqta wa bararta, engkau benar. Bararta Ustaz. Okey? Okey. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya la ilaha illallah. Itu lafaz azan dan jawab azan. Hukum menjawab azan di radio atau televisyen. Ini diambil daripada Al-Fatih Al-Kafi lil Fatwa. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu semua mendengar muazzin melaungkan azan. Muazzin ni apa? Orang yang azan. Itu dipanggil muazzin. Kalau kita sebut apa? Selalu kita panggil apa? Tok Bilal. Tok Bilal. Dari mana dapat nama Tok Bilal? Daripada Bilal bin Bilal bin Rabbah. Ambil tafaul. Ambil perkataan dia daripada Bilal bin Rabbah. Siapa Bilal bin Rabbah? Sahabat Nabi. Apa tugas beliau? Melaungkan muazzin. Terus salah seorang muazzin Rasulullah. Jadi ambil berkat daripada nama tu, orang kita pun sebutlah Tok Bilal. Itu asal usul Tok Bilal. Bilal masjid. Bilal ni apa? Orang yang melaungkan azan. Kalau bahasa Arabnya muazzin. Melaungkan azan. Maka sebutlah sebagaimana yang muazzin itu laungkan. Kemudian selawatlah ke atasku. Sesungguhnya sesiapa yang berselawat sekali kepadaku, Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian mohonlah kepada Allah agar aku mendapat wasilah. Sesungguhnya ia adalah satu kedudukan di syurga yang hanya layak kepada seorang hamba Allah. Aku berharap agar aku adalah orang tersebut. Sesiapa yang memohon wasilah untuk aku, maka syafaatku akan diberikan kepadanya. Ni hukum menjawab azan. Termasuklah di radio atau televisyen. Hukum jawab azan apa benda? Hukum jawab azan apa benda? Wajib ke, sunat ke, harus ke? Makruh ke? Harus? Ya ke? Hukum menjawab azan, hukumnya sunat. Harus. Hukum jawab azan sunat. Tahu tak? Ta'rif sunat apa benda? Kalau kita buat dapat apa? Pahala. Kalau kita tinggal tak dapat siksa. Bukan tak dapat apa? Tak dapat siksa. Maksud tak dapat siksa, tak dapat dosa. Tapi
Apa? Rugi. Tak? Dia punya efek rugi. Sebab apa? Sebab kita boleh dapat pahala dengan mudah. Hanya menjawab azan. Benda yang mudah. Kita dengar, kemudian kita jawab. Tapi berapa ramai orang yang dengar azan, dia tak jawab. Jadi, sia sebab benda mudah untuk dapat pahala kita tinggalkan. Jadi kalau dengar azan, duduk senyap, dengar, jawab azan. Sama juga hukum jawab azan di radio atau televisyen sama. Kalau dengar kita jawab. Okey? Okey. Ini lafaz iqamah. Lafaz iqamah. Tadi iqamah apa maksudnya? Apa? Kita bagi qomat. Apa maksud qomat tadi? Panggilan untuk mendirikan solat. Ada beza tau. Panggilan azan. Panggilan untuk solat dan menandakan waktu solat telah masuk. Itu azan. Iqamah, kita panggil orang untuk kita nak mendirikan solat. Itu beza dia. Satu, kita nak panggil orang solat dan menandakan waktu solat telah masuk. Yang iqamah pula, kita tanda juga ke orang, tapi kita bagi apa? Kita bagi hint ke orang, kita bagi tanda ke orang bahawasanya solat dah nak dimulakan. Solat dah nak dimulakan, didirikan. Okey. Lafaz iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya apa lafaz iqamah? Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya Allahu akbar, Allahu akbar. Tak dengar, tak dengar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabnya hayya 'alas salah. Ini tak ada tulis. Tak ada tulis. Jadi jawabnya apa? Hayya 'alas salah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Jawabnya jawabnya apa? Nampak? Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Jawabnya aqamahallahu wa adamaha. Boleh tak? Itu jawapan bagi
Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya la ilaha illallah. Itu. Jadi itu tentang azan dan iqamah. Ni perkara yang kita lakukan sebelum kita masuk kepada solat. Ustaz Amar hari tu dalam pengajian sebelum ni apa bro? Ustaz Amar sebelum ni tajuk apa? Dia tanya demo tadi yang pun tak. Ya. Tak apa. Ini perkara yang kita lakukan sebelum masuk kepada solat. Kepada solat. Okey. Sekarang syok solat. Oh, memang syok solat Okey. Sekarang kita masuk kepada wuduk. Apa benda wuduk? Apa itu wuduk? Dari sudut bahasa, wuduk bererti kebaikan dan kebersihan. Wuduk ni dari segi bahasa ertinya kebaikan dan kebersihan. Manakala dari sudut istilahnya, wuduk ialah penggunaan air yang suci pada anggota tertentu. Apa benda anggota yang tertentu tu? Membasuh muka, dua belah tangan hingga ke siku, menyapu kepala dan membasuh kedua-dua belah kaki. Bukan tapak kaki. Basuh dua-dua belah kaki hingga ke buku lali. Dengan dimulai dengan niat. Itu maksud dia. Maksud wuduk, kita gunakan air suci pada anggota tertentu yang dimulai dengan niat. Boleh? Yang dimulai dengan niat. Itu wuduk. Kenapa kita wajib berwuduk? Apa hukum wuduk? Apakah hukum wuduk? Wajib. Tapi sebenarnya pada asalnya hukum ambil wuduk adalah sunat. Kalau pada asal hukum ambil wuduk adalah sunat. Tapi disebabkan wuduk merupakan syarat sah solat, maka wuduk menjadi wajib. Kita nak sah solat, syarat sah solat kita kena berwuduk. Jadi bila syarat sah solat kita kena berwuduk, jadi berwuduk pun jadi wajib. Sebab solat wajib. Jadi wuduk pun jadi wajib. Kita ambil sebelum kita menunaikan solat. Bertepatan dengan kaedah fiqh yang menyebutkan ma la yatammul wajib illa bi fahuwa wajib. Maksudnya satu kewajipan yang tidak sempurna melainkan dengannya, maka ia juga wajib. Ini kaedah fiqh. Begitu juga untuk menyentuh mushaf Al-Quran, tawaf dan sebagainya. Sama juga
kita nak sentuh mushaf Al-Quran, kena ada wuduk. Kalau tidak, kita sentuh berdosa. Kita pergi Mekah, pergi umrah, kita nak buat tawaf, diwajibkan juga kita ada wuduk. Ya tak? Sebab itulah kita wajib wuduk. Sebab solat itu wajib. Syarat nak sahkan solat kita tu adalah wuduk. Jadilah wuduk ni wajib. Syarat sah wuduk. Syarat sah wuduk. Pertama Islam. Pertama Islam. Syarat sah wuduk yang pertama Islam. Kalau orang tu bukan Islam, sah tak wuduk dia? Tak sah. Sah ni maksud dia apa? Selalu orang cakap sah apa? Apa maksud sah? Maksud sah apa? Sah maksudnya diterima. Diterima maksud sah. Syarat diterima wuduk kita. Pertama kita kena Islam. Kalau kita bukan orang Islam, wuduk kita tak sah. Itu Islam. Kedua, mumayyiz. 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 Siapa tahu maksud mumayyiz? Maksud mumayyiz tu apa? Siapa tahu mumayyiz? Tak tahu. Mumayyiz tu maksud dia tahu beza benda baik dan buruk. Ada anak-anak umur 5 tahun, dia dah tahu pergi ke tandas. Bila nak dia cakap dekat mak dia, mak nak ataupun nak sisi, nak kencing, cakap kat mak dia, mak nak kencing lah, pergi tandas. Itu tandanya dah mumayyiz. Dia boleh beza benda baik dan buruk. Faham tak? Baiknya dia nak buang hajat, dia minta kat mak dia nak pergi tandas. Kalau buruknya apa? Berak rata-rata. Itu buruknya. Jadi kalau ada anak-anak yang dah boleh pergi tandas sendiri, makan tahu lapar, tahu jaga barang, itu dah tandanya dah mumayyiz. Seterusnya apa? Suci daripada hadas besar. Hadas besar apa? Air mani, haid dan nifas. Suci dari hadas besar. Hadas besar ni apa? Cara kita nak angkat hadas besar apa benda? Mandi wajib. Syarat sah wuduk, mesti kalau kita berhadas besar, mesti kita mandi dulu. Mandi hadas. Tak? Kalau ada hadas besar, dia nak sembahyang.
Lepas tu dia pergi ambil uduk je, dia nak semayang. Sah ke tak uduk dia? Tak sah. Dia kena mandi dulu. Angkat dia punya hadas besar, baru dia ambil uduk, baru dia solat. Kalau dia berhadas besar, selepas tu dia nak solat, masuk waktu, dia pergi ambil uduk, lepas tu nak semayang, tak sah dia punya uduk untuk dia lakukan solat. Okey. Seterusnya apa benda? Menggunakan air mutlak, iaitu air yang suci lagi menyucikan. Air mutlak. Tahu tak air mutlak ni apa? Air yang suci lagi menyucikan. Air mutlak. Air mutlak ni air mana? Cuba bagi contoh. Air mutlak air apa? Ya. Itu kategori ataupun pembahagian air mutlak. Ataupun punca air mutlak. Bahagian-bahagian air mutlak ada tu 7. Air mutlak ada tu 7. Macam sebut tadilah. Tapi air mutlak tu apa? Kita nak kenal dia macam mana? Kita nak kenal air mutlak tu macam mana? Macam mana kita nak kenal air mutlak? Macam mana kita nak kenal air mutlak? Ketua kelas. Air mutlak tu macam mana? Yelah, macam mana kita tahu air tu suci? Dia ada tulis kat situ. Macam mana? Air mutlak tu kita nak kenal dia macam mana? Contoh-contoh air mutlak. Yang tadi 7 tu air paip, kan? Air salji apa semua tu lah. Tapi kita nak kenal air mutlak tu macam mana? Air tu mesti tak ada campuran benda lah lain. Itu nama dia air mutlak. Air semata-mata. Faham tak? Air mutlak tu maksud dia apa? Air semata-mata. Dia air je. Faham tak? Dia tak bercampur dengan benda asing yang lain. Kalau dah campur dengan benda asing lain, dia dah jadi air sirap, air Coca-Cola, air apa? Air gas, air Bandung, macam-macam, air Orin. Faham tak? Air Milo, dah campur dengan Milo. Faham tak? Jadi air mutlak tu hanya air semata. Nak kenal dia macam mana? Tengok dia air je. Faham tak? Dia air je. Dalam bekas dia air sahaja. Faham tak? Itulah air mutlak. Tiada campuran benda yang lain. Faham tak? Itu cara mudah kita nak kenal air mutlak. Tidak ada benda yang menghalang air sampai kepada anggota wuduk. Itu syarat seterusnya. Kalau ada apa-apa benda, dakwat pen, cat, apa lagi? Benda-benda yang tak boleh air kena kat kulit kita, itu kita kena buang dulu. Faham tak? Buang dulu, barulah wuduk kita tu diterima. Kalau tidak, wuduk kita tak sah. Faham tak? Okey. Rukun wuduk. Rukun wuduk. Seterusnya, rukun wuduk ada berapa? Tak ada nombor. Ada berapa? Rukun wuduk ada berapa? 6. Pertama apa? Niat dalam
hati untuk melakukan wuduk. Niat dalam hati. Lafaz kita sebut itu sunat. Niat mesti dalam hati. Sebab tempat niat dalam hati. Jadi waktu ambil wuduk, jangan lupa niat dalam hati. Jangan kat mulut je. Faham tak? Dekat mulut kita sebut juga dalam hati. Sebab tempat niat tu di hati. Faham tak? Seterusnya membasuh muka. Membasuh keseluruhan muka dari dahi hingga ke bawah dagu dan dari telinga ke telinga. Ni muka. Faham tak? Muka. Tengok Ustaz, ni muka. Panjang daripada kita tumbuh nak rambut. Rambut kita ni tumbuh mula sampai bawah dagu. Itu dia punya panjang. Dia punya lebar daripada ni anak telinga ni. Ada anak telinga kita. Anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Ini semua muka. Wajib kita basuh. Tak? Kalau tertinggal, tak sah wuduk kita. Kalau tak sah wuduk kita solat, apa jadi? Tak sah solat. Kalau sengaja kita buat macam tu, berdosa. Sebab solat tak ada wuduk, berdosa. Okey. Seterusnya membasuh tangan hingga siku. Basuh tangan hingga siku. Ni. Tangan hingga siku. Disunatkan kita lebih. Faham tak? Disunatkan kita lebih. Siapa yang lebih basuh tangan waktu ambil uduk dengan kaki, itu besok pada hari kiamat akan bercahaya. Faham tak? Tangan dengan kaki, badannya akan bercahaya kalau ambil uduk lebih. Faham tak? Lebih daripada siku, kaki naik sampai ke betis atas buku besok pada hari kiamat akan bersinar sinar. Faham tak? Seterusnya menyapu sebahagian daripada kepala. Sebahagian dari kepala. Faham tak? Sebahagian dari kepala. Sini boleh, sini boleh. Faham tak? Belakang sini boleh. Faham tak? Atas ni sikit boleh. Tepi ni boleh. Faham tak? Yang penting dia daerah kepala. Faham tak? Seterusnya membasuh kedua-dua kaki dari hujung jari kaki hingga ke buku lali. Basuh dua-dua kaki daripada buku lali hingga ke hujung kaki. Faham tak? Mesti kena buku lali. Seterusnya tertib. Tertib tak boleh kita langkah-langkah ataupun kita tukar. Tak? Sunat wuduk membaca bismillah. Tayammun. Tayammun ni apa? Mula dengan yang kanan, bukan tayammum. Tayammum dengan debu. Ini tayammun. Memulakan dengan yang kanan. Seterusnya membasuh kedua belah tapak tangan hingga pergelangan. Seterusnya takhlil, memasukkan sebahagian jari ke celah-celah bahagian yang lain. Takhlil. Ni. Ada. Seterusnya matmadah. Berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam mulut. Sama ada dikocak air ataupun tidak. Kita kumur atau tidak. Itu matmadah. Bahasa Arab dia. Kumur. Seterusnya istinsyak. Masukkan air dalam hidung. Sama ada menyedot air itu hingga ke pangkal hujung. Dikeluarkan ataupun tidak.
Istinsyak. Lagi apa? Mengulang-ulang 3 kali. Lepas tu muwallat berturut tu. Turut, jangan kita ambil satu, lepas tu kita pergi main bola. Lepas tu kita sambung basuh tangan pula. Tu tak boleh, tak muwallat. Siwak. Siwak ni apa? Gosok gigi. Tak? Guna kayu sugi. Tadlis. Tadlis, gosok-gosok anggota wuduk. Lepas tu menyelati janggut kalau ada janggut. Semua ada janggut. Siapa yang ada janggut? Ada janggut? Siapa yang ada janggut? Tak ada. Semua masih lagi bersih. Tidak membazir menggunakan air, melebihkan basuhan padahal anggota wuduk. Membasuh telinga. Basuh telinga hukumnya? Basuh telinga hukumnya apa? Sunat, bukan rukun . Ingat basuh telinga hukumnya sunat. Kadang-kadang selalu tersalah. Telinga masuk dalam rukun, pening. Faham tak? Ingat, telinga kita basuh adalah sunat. Sunat wuduk. Seterusnya membaca doa. Seterusnya perkara yang membatalkan wuduk. Apa sahaja perkara yang membatalkan wuduk? Keluar sesuatu daripada salah satu saluran kubul dan dubur. Contohnya apa? Air kencing, tahi, darah, kentut dan lain. Kalau kita kencing, kita berak, batal wuduk. Kalau kita kentut, batal wuduk. Ada darah keluar daripada kita punya alat kemaluan, itu pun batal wuduk. Ada orang ada sakit, lepas tu darah keluar daripada alat kemaluan dia. Padahal dia dah ambil wuduk sebelum tu, keluar darah. Itu batal wuduk. Mana tak? Batal wuduk. Sama tak? Darah pun sama tak tadi? Haid. Perempuan yang dah ada haid. Kalau dah ada haid, ambil wuduk. Lepas tu nak solat, tiba-tiba keluar darah. Itu batal wuduk. Batal wuduk masuk sekali dengan tak boleh sembahyang. Tapi wuduknya batal. Seterusnya apa? Tidur tidak tetap. Tidur yang tak tetap maksudnya apa? Maksud tetap di sini adalah duduk dalam keadaan punggung tertutup rapat dengan lantai, tertaut. Dengan lantai mereka maksud tidak tetap pula terdapat rongga di antara punggung dan lantai. Kalau kita nak tidur waktu ada wuduk, pastikan lantai kita tidur duduk satu. Lepas tu lantai tu tak boleh ada renggang-renggang. Faham tak? Tak boleh ada renggang. Kalau ada renggang-renggang, ada rongga. Ada angin keluar masuk daripada dubur. Faham tak? Sebab waktu kita tidur, kita punya dubur akan terbuka. Secara alamiah dia memang macam tu. Itu sebab bila kita tidur, batal wuduk. Kecuali tidur yang tetap, tidur duduk atas, macam atas ni, platform ni, lepas tu tidur kat sini. Tu tak ada masalah. Bawahnya rata, tak ada apa-apa rongga. Kalau ada apa-apa rongga, batal. Ataupun tidur kat sini tapi baring, batal ke tak? Kalau baring memang batal. Faham tak? Faham tak? Okey. Seterusnya hilang akal disebabkan sama ada mabuk, pitam, sakit atau gila. Ambil wuduk,
Lepas tu pening. Pingsan. Batal ke tak wuduknya? Batal. Tak? Ambil wuduk nak solat. Tiba-tiba gila. Ada penyakit. Itu pun batal wuduk. Okey, sebenarnya seorang lelaki menyentuh isterinya atau perempuan lain tanpa berlapik, dan perbuatan itu membatalkan wuduk kedua-dua. Lelaki bukan mahram menyentuh perempuan yang bukan mahram. Itu batal wuduk kedua-dua. Lelaki batal, perempuan pun batal. Faham tak? Kalau mahram, kalau dengan mak ayah kita, batal ke tak? Tak batal. Faham tak? Seterusnya, menyentuh kemaluan manusia, sama ada diri sendiri atau orang lain, sama ada kubul atau dubur, dengan tapak tangan dan perut-perut jari tanpa berlapik. Kita sentuh kemaluan dengan ni tapak tangan. Tengok ni. Kadang-kadang gatal kan. Kita punya anu ada gatal-gatal. Kita ambil wuduk. Lepas tu pergi garu. Dengan tapak tangan ni. Tapak tangan dengan ni tapak anak jari ni. Pergi sentuh kita punya kemaluan. Batal wuduk ke tak? Batal. Tak? Sama juga ada ambil wuduk. Lepas tu pergi sentuh kemaluan orang lain tanpa berlapik. Itu pun batal. Faham tak? Sama ada sendiri atau orang lain tanpa berlapik, jadi batal. Batal kita punya wuduk. Boleh tak? 12. Jadi cara ambil wuduk macam mana? Kita buat praktikal. Best lah. Seronok ikon. Boleh. Okey, 5 minit lagi. Okey, lepas ni kita buat praktikal. Yang lelaki dengan ustaz lah. Boleh? Kita buat praktikal tak payah? Tak lambat? Maknanya kat tu lah. Akan datang lah. Jadi ini adalah perkara yang kita kena buat sebelum kita solat. Jadi wuduk pertama mesti dengan air mutlak. Air mutlak tu maksud dia apa? Air suci menunjukkan nak kena air mutlak macam mana? Air yang tiada campuran benda lain. Air apa? Air pahit boleh, air mineral boleh. Faham tak? Air sungai itu memang dah masuk dalam air mutlak lah. Faham tak? Lepas tu yang penting lagi apa? Muka pastikan ini bahagian semua kena. Muka kepala. Muka ni semua bahagian ni kena. Faham tak? Kalau tak kena semua ni, kita punya wuduk tak sah. Faham tak? Sama tangan daripada hujung jari sampai ke siku. Sampai ke siku maksud dia apa? Dengan siku sekali. Faham tak? Kalau had ni je tak habis sampai siku, tak sempurna, tak sah kita punya wuduk. Kadang-kadang orang lelaki pakai baju lengan panjang, baju Melayu apa kan. Tarik tak sampai atas. Tarik mesti sampai atas. Faham tak? Siku. Faham tak? Lepas tu sebahagian
Kepala sini boleh, sini boleh, sini boleh. Faham tak? Kaki sampai buku lali. Mana buku lali? Buku lali. Tempat yang ada ni. Ada tulang ni. Buku lali tempat yang ada tulang ni. Faham tak? Yang lelaki kadang pakai track shoot panjang, macam tu basuh kaki. Faham tak? Seluar tak angkat. Mesti angkat seluar, wajib. Faham tak? Basuh buku lali. Sunat kita lebihkan. Perempuan pun sama. Faham tak? Jangan asal macam tu. Main apa? Itu main bola. Faham tak? Okey? Okey? Udah habis? Payah sampai ya? Jadi itu sahaja kita punya kelas pada hari ini. Semuanya yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk-buruk daripada Ustaz sendiri. Semoga kita semua dapat manfaat daripada apa yang kita belajar hari ini. Jadi manfaat kita amal. Sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang laki semua pergi salah Ustaz. Laki kat depan tu ambil aiskrim. Laki ikut sini dulu, jangan keluar. Yang perempuan keluar dulu. Jumpa Ustaz kat sana. Keluar dari sana laki. Dia tak dapat lah. Salam Ustaz. Bagi perempuan dulu. Salam Ustaz. Mai salam Ustaz. Ayah ada pesan tadi kalau kita salam apa kalau kita Duduk kat mana? Sekolah. baru hari ini masuk. Ayah tu sampai siap pesan kalau apa-apa telefon. Nama apa? Akif, dah salam Ustaz dah. Nama apa? Aish. Aish. Tak ada budak ni. Biasalah budak. Nama apa budak semua macam tu. Okey macam tu Ha? Saya Okey, tak apa. Saya taklah macam sama dia. Tak apa. Ini sebenarnya training untuk kita sebenarnya. Macam mana wakil kita dengan dia training. Saya pun tak apa. Okey, Cuma tak tak apa. aktif ngajar di Tak apa, pelan-pelan. nak belajar. Tak apa, dia proses. Saya sendiri pun sampai sekarang pun belajar. Berapa lama dah? 20. Masuk 4 tahun ha. 2009. Yang antara 2 PKP ni. Yang kedua lockdown. Rasanya tak luar security dah nak sekolah. Ini Dewan ni. Ini baik renovation kan saya letak atas nama rumah saya. Mak saya tempat Islam tahun 2008. Dia tu Muhammad bin Abdullah tu atas nama bapak saya. Atas nama bapak saya. Dia Islam sebelum dia tinggal tempat Islam kat dia. Tapi tak sempat daftar. Beberapa jam.
itu jadi proses. Apa yang kita buat dari sekarang, saya ini tu dah banyak pakai garam, kan kita tahu. Rupanya Allah susuh interact dengan orang Islam macam mana, interact dengan non-Muslim macam mana. Kami dulu, tim saya dulu-dulu, masa baru-baru masuk Islam tu, kami interact face to face, padu-padu. Siap bagi tahu, saya ni yang orang yang bercakap tu, kalau kami kalah, kami semua ikut kamu. Dan kalau kamu kalah, kamu boleh ikut kami. Contoh dia. Itu maksud Sembang macam itu. Tak ada NGO tak ada. Semua main redah. ada tim lah. Tim dulu. Kalau pun dah kahwin kan, direct. Kami dulu direct terus siap tanya, kamu Tuhan kamu tu, okey, siwan Tuhan kamu. Berapa umur dia sekarang? Kita sampai kita cakap, if you are a real Hindu, you be a Muslim. Sebab dalam kitab di mana tu tulis pasal Islam. Maksudnya interact dengan orang ni kan. Kalau kita pergi jumpa orang ni macam ni. Kalau kita pergi jumpa orang ni macam ni. Kalau kita pergi jumpa orang ni macam ni. Saya selalu buat dengan anak-anak family. Saya buat. Dia mau ni, kami pergi bagi bunga. Dan 2 kali kami buat. Pergi bagi bunga dekat masjid, dekat market Gopeng, Cina ramai. Saja bagi bunga je, tak ada cakap apa. Masa maulid hari tarikh lah 12 Rabiul Awal, pergi bagi bunga. Kenapa ni? Hari ni birthday Nabi. Dah cukup. Itu je. Dia simple sebenarnya. Tapi dia sebenarnya bukan, kita tak boleh ikut rentak orang, tapi kita kena ikut rentak orang. Sama juga. Kuliah maghrib ada style dia, kuliah duha ada style dia. Orang pergi ke lapangan, ke floor tu lain, tak sama. Sebab orang yang kita jumpa macam-macam orang. Tak jangka. Dia kita jumpa orang lain macam. Memang. Jalan ni, kita tak jangka kadang-kadang dia. Approach, kita tak tahu. Bila kita cakap tu baru kita tahu, oh dia macam ni. Approach dia macam ni. Bila orang macam ni kita boleh tahu, orang ni macam ni, orang ni macam ni. So dia kena follow kaedah Ahmadiyah. Dia ada satu buku tu, Combat Kit. Dekat saya ada kira Bible. Saya ada simpan Bible. Tapi tak tahu mana kat rumah. Saya simpan Bible tapi setengah orang tak diterima. Saya simpan Bible. Untuk ni orang lain. Kita nak ini kalau orang lain. Guna Combat Kit. 15 muka je Combat Kit. Itu kena letak kat Bible. Ikut letak ni. Dia macam tu. Kaedah kita dakwah memang macam tu. Dakwah ni universal. Dan kita Malaysia belum sampai ke situ. Sebab negara lain semua perempuan pakai bikini yang terus pergi pakai jom, pakai tudung, dia try tengok. Kalau kat Malaysia apa ni aurat ni? Sebab kita belum sampai ke level itu. Kita punya masyarakat punya. Belum sampai lagi. Kalau kita buat macam tu ni video, apa ni tunjuk aurat orang? Itu jadi fokus. Orang tak nampak. Pasal itu orang tak boleh terima. Apa bicara pula ni? Pasal itu ada benda yang kena highlight, ada benda yang tak lain. Saya selalu buat program dengan orang Hindu. Urusi kuil tu saya buat. Forum dengan dia sini. Ada buat mana? Itu saya pergi. Saya dengan Ustaz Azani suruh pergi kuil. Pergi jemput dia. Tak ada isu pun. Saya dengan dia ambil gambar set depan patung tu. Tak ada apa pun. Kita dah tahu dah. Bila orang kaya kita tahu. Okey, kamu datang. Sebab selepas itu tak ada problem lain. Okey, kamu datang. Kamu tengok apa kamu tahu. Lepas itu kalau orang tak ada bertikai dia tak ada, okey, kamu datang. Kita ada black and white. Kamu tengok jadual saya. Masa mana saya korang cakap kalau ini dah tabung macam mana. Pakai untuk diri sendiri. Ini apa? Ini rumah semua bayar bila cik rumah. Ini apa lah. Memanglah. Pasal tu kita kena ada ni. Tapi janganlah saya tak lalu. Barang aku buat beg tu. Ada. Barang ni tak boleh tinggal. Tak apa-apa itu anak-anak boleh buat. Mula pakai skrin. Tak nak ambil ni. Cucu bagi lahir juga.
Kalau tak nak ekstrim boleh ke? Tapi kakak dia pergi ambil juga. Iya. Kakak dia juga. Umi tak jauh juga situ. Ambil lauk. Makan kat sini ke? Sini lah. Berat kambing. Memang tak. Umi, makan buah pun boleh juga. Tanya dong ni, habis ikut je. Umi, bantu balik tu, boy. Dia nak makan sini. Makan sini gimana sikit. Dia nak makan luar. Nak makan sini tu makan luar. Makan sini ke makan luar tu Revan? Makan luar tu ni lah. Tu pakai mat lah. Kita yang habis dia. Makan luar tu lah batang tu kalau balik. Oh, bawa kereta siang. Pula dia panggil bawa kereta. Gua hantar dia balik rumah, ambil dia kat rumah. Tak apalah, Umi yang hantar je kat dekat sini. Kita bawa dia masa nanti hantar dia ke sini. Kau ke band di sini juga. Habis bawa kereta tu Ada cabut dia. Abang kan dia nak berkamil. Sekejap lah, kau nak tutup ni sekejap. Tapi tutup ni. Jangan. Biar tutup, biar tutup semua. Habis pergi, biarlah setting. Tabung dah kata dikira. Duit tak ambil lagi ke? Tak ada. Ini sini punya, ni apa jadi punya dah.